Okey, tadi cikgu dah royak kawak, bila masa bertambah atau kokoh lama masa, keaktifan bahan radioaktif ni biasanya akan semakin kurang dah. Keaktifan ni akan semakin kurang. Maksudnya gapo? Yang belum mereput ataupun hak aktif tu makin lama makin sikit. Yang stabil tu makin lama makin banyak. Ataupun nukleus anak makin banyak. Jadi kalau jumpa satu bahan radioaktif, bila awak kira dia punya yang belum mereput tu adalah sedikit, kita boleh tahu bahawa usia bahan radioaktif itu adalah lama ataupun panjang. Sebab keaktifan dia sikit ke? Tengok balik gambar ni. Ni gambar ni tadi. Nampak jelas sini dah. Kalau umur dia masih muda ni, keaktifan dia tinggi. Tapi kalau umur dia panjang dah, keaktifan sikit. Maknanya kalau jumpa satu bahan, katalah keaktifan dia sikit sangat. Keaktifan apa? Bahan radioaktif tadi. Keaktifan bahan radioaktif tu sangat sedikit. Maknanya usia benda tu adalah sangat panjang lah. Tapi kalau jumpa keaktifan bahan tu adalah sangat tinggi. Keaktifan bahan radioaktif sangat tinggi. Maknanya usia benda tu adalah pendek ataupun muda lagi usia benda tu dah. Kaedah ni kita guna biasanya, contoh dia panggil pentarikhan karbon. Pentarikhan karbon ni dia nak tahu usia bahan-bahan artifak biasanya, bahan-bahan artifak, bahan-bahan sejarah. Dia boleh cari ada bahan radioaktif dalam bahan artifak tu, dia pun kaji ada berapa peratus lagi keaktifan bahan radioaktif dalam tu. Kalau nampak keaktifan dia kurang, maknanya bahan tu usia dia ribuan tahun atau mungkin ratus ribu tahun. Kita tak tahulah, depend pada keaktifan dia bahan dalam tu. Biasanya dia ambil karbon 14 dah, karbon 14. Sebab karbon 14 ni adalah karbon yang bersifat radioaktif. Jadi kalau kita ambil contoh uranium 238 ni, uranium ni memang bahan radioaktif dah, unsur radioaktif. Separuh hayat dia lama, 5,000 juta tahun. Jadi dia kata uranium ni dia terperangkap semasa pembentukan batu-batuan. Maknanya kalau kita jumpa batu-batu tu kemungkinan ada uranium dalam tu dah. Jadi kalau kita jumpa uranium yang terperangkap tu, dia bahan radioaktif ni akan mereput, memang sifat dia akan mereput. Jadi uranium 238 kalau dia mereput, dia akan membentuk plumbum 206. Kalau kita belajar apa ni ke, siri pereputan tu dia mereput, dia jadi nukleus anak ni benda baru ke. Jadi dia kata uranium ni lepas mereput dia jadi plumbum 206 yang lebih stabil. Jadi proses reputan ni mengambil masa yang lama kerana kadar reputan rendah ni lah ni. Gon ni dia panjang ni, separuh hayat dia panjang dah. Jadi dia kata kalau nak tahu usia satu sampel batu tu, kalau kita jumpa uranium dalam tu, kita tengoklah nisbah mana lebih besar, uranium ke plumbum. Kalau nisbah uranium lebih besar, maknanya umur batu tu masih muda lah. Tapi kalau nisbah plumbum lebih besar, plumbum ni kan hot aktif. Bila lebih banyak, maknanya umur batu tu adalah sangat lama lah. Jadi dia kata kaedah ni lah yang gunakan oleh ahli geologi untuk menganggarkan usia bumi kita. Tu cara saintis agak, bukan tepat dia agak dah. Berpandukan cari batu-batuan ni dalam tu ada unsur radioaktif. Salah satunya adalah uranium. Okey, jadi boleh faham lah tu tak? Kita tengok nisbah yang mereput dan yang sudah mereput dengan yang belum mereput, kita boleh agak usia satu benda. Contohnya kalau bumi tak, tengok batu kita jumpa tu lah. Okey, sini kita tengok pula takrifan radioisotop. Ada di muka surat ni. Okey, radioisotop ni kena tahu juga maksud dia, isotop dengan nukleus tidak stabil yang boleh memancarkan sinar radioaktif. Ni kalau orang tanya maksud radioisotop dia tengok kata radio depan, maknanya benda tu tak stabil lah tu. Jadi cara yang nak stabil, dia pancar sinar radioaktif.